Boleh dengar suara saya ke tak? Oh. Semua orang boleh dengar suara cikgu kan? Okey. Risau juga lah. Tak ada respon, takut saya. Okey, message. Thank you. Okay, baru nampak. Okay. So, sekarang balik kepada tadi, kita tengok kepada seterusnya. Selepas kamu dah tahu kategori ini, pelajar wajib untuk mengetahui jenis makanan yang ada bahan tambah tersebut. Okey. Itu pertama, kalau kamu nampak kat sini, pengawet, biasanya seperti garam ditulis kat dalam buku teks kamu ni, menghalang dan melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan dengan lebih lama. Dan pengantioksidan, contohnya macam dalam kek, asid citric ni memang popular. Boleh nampak dekat bahagian ingredient makanan kamu, di belakang makanan yang kamu beli tu akan tulis asid citric. Jadi itu kategori pengantioksidan, mencegah ketengikkan makanan berminyak ataupun berlemak. Maksudnya busuk, tak busuk cepat. Tak rosak cepatlah pengantioksidan ni. Sebab oksida menyebabkan makanan cepat rosak. Perisa yang menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan. Okey, MSG popular ni dalam kalangan kamu. Sebab dia banyak dalam keropok, dalam ramen yang kamu ramyeon yang kamu makan tu, okey, sangat banyak. Okey, tu aspartam ni pun sangat famous. Aspartam ni biasanya siapa buat kek, kadang-kadang diletak juga ke whey, ada aspartam. Jadi menambah rasa atau bau harum untuk menyedapkan makanan. Sebenarnya makanan tu kadang-kadang tak dapat mengekalkan bau yang asal. Jadi kita letak macam ni dalam industri makanan untuk memastikan pengguna rasa seperti makan makanan yang sebenar. Itulah. Okey, jadi ini adalah perkara yang kamu kena hafal. Dan kita pergi kepada penstabil. So penstabil pula adalah memberi tekstur yang seragam dan licin. Ini sangat penting seperti dalam jam, agar-agar. Okey, kerana agar-agar ni biasanya dia kalau tak masak dengan baik, okey, dia akan hancur dengan cepat. Okey, jadi kita letaklah penstabil supaya lebih kekal sikit bentuk dia. Okey, pengemulsi pula membaurkan dua cecair yang tidak bercampur. Monoglycerida ini adalah jenisnya, diglycerida di dalam mentega kacang. Jadi bila tengok makanan nanti, kamu tengok kat mentega kamu, ada tak nama ni? Monoglycerida. Jadi kamu tahu ini pengemulsi. Sebab dia nak memastikan minyak, margarine, dan juga kadang-kadang perisa-perisa tu boleh dicampur dengan baik. Jadi dia letaklah monoglycerida supaya mentega, kacang tu dia boleh bersatu ataupun kata they can dissolve dengan baik. Sebab tu kita letak monoglycerida. Pemekat pula adalah seperti kanji, gelatin, gam akasia yang digunakan dalam sup ataupun sos. Masakan tom yum, kadang-kadang mereka ada letak, dan juga masakan Itali pun ada bila mereka nak memekatkan sup. Kamu punya carbonara, biasanya carbonara sebab cikgu pun buat juga. So kita akan lebih rasa makanan kita tu orang kata sedap lah. Okay. Dan pewarna menambah dan mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan lazat. Jadi sebahagian azo bentuknya warnanya kuning, merah ataupun perang. Ini biasa kita letak buat kuih. Orang di Bali baru ni pun pewarna ni juga digunakan mungkin untuk membuat corak hiasan yang beras tu, apa tu yang dekat lantai tu, dia letak pewarna. Sebelum beras tu digunakan untuk buat apa-apa bentuk. Dan caramel untuk memberi warna perang. Ni semua adalah benda yang sedap, yang kita sedap mata melihat, sedap untuk dimakan. Jadi kita akan lebih rasa seronok untuk makan. Tetapi mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Ini penting. Take note sikit. Ini dalam buku teks kamu ni. Mengapa bahan tambah digunakan? Jadi ini adalah soalan esei sebenarnya yang akan disoal
kebiasaannya di mana dia wajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Jadi pelajar perlulah mewajarkan yang baik dan buruk. Itu maksud soalan mewajarkan. Tolong ambil perhatian, tulis soalan mewajarkan perlu memberi baik dan buruk. Mesti memberi jawapan baik dan buruk. Saya tulis. Okay, jadi kalau ada soalan kata wajarkan, dia punya keyword of the question. Okay, jadi maksudnya kamu kena berikan baik atau buruk berkaitan isu tersebut. Isu yang dibangkitkan lah. Kalau dalam soalan kita ni, dia kata bahan tambah makanan. Jadi pertama yang baiknya makanan kekal, segar lebih lama. Kelihatan lebih menarik, rasa lebih sedap dan orang yang tinggal di kawasan di mana bermusim, mereka masih boleh menikmati sebarang tanaman dan buah-buahan sepanjang tahun. Jadi tak perlulah rasa hari ni musim sejuk, tak boleh makan apa-apa sebab tak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ni negara 4 musim lah. Jadi kita kena melihat sudut yang baik. Yang buruk ialah banyak kepada kesihatan manusia, iaitu banyak juga menyebabkan alahan alergik. Kadang-kadang kulit-kulit menjadi merah. Macam saya tak boleh makan bahan kita panggil apa tu? Belacan. Cikgu tak boleh makan belacan, nanti badan cikgu gatal. Berarti ada sedikit bahan tambah yang ada dalam belacan tu lah yang menyebabkan badan cikgu alahan. Bengkak-bengkak boleh gatal-gatal. Gangguan saraf. Mungkin kalau bila makan dia jadi sawan. And then asma, ruam, hyperaktif pada kanak-kanak ni MSG lah. Gula tersebut semua dan terakhir sekali yang paling bahaya kanser. Okay, cara hidup ni yang menyebabkan kanser boleh menyerang kita tau. Okay, jadi kamu kena hati-hati. Okay, jadi ini semua adalah berkaitan topik tadi. Jadi take note apa yang cikgu cakap tadi. Ini adalah soalan uji diri 5.3. Saya harap kita boleh buat ni nanti. Okay, dan sebenarnya ada jawapan untuk semua buku teks. Jadi saya harap kamu boleh jawab balik dalam buku latihan kamu bila buka sekolah nanti. Okay, sebab ada satu time nanti seminggu saya akan suruh kamu jawab semua soalan dekat buku teks saja. Okay, then kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Okay, kita akan pergi 5.4. Okay, jadi 5.4 ni sangat penting kerana banyak soalan juga tanya tentang ubat-ubatan tersebut. Ubat-ubatan ni bukan benda yang senang nak hafal, tapi kita kena ingat. Okay, jadi cikgu buka sekejap dia punya skrin. Right, nampak tak? Belum share. Okay, jadi apa yang saya kata penting tadi soalan wajarkan semua tu kena ambil tahu sebab cikgu cakap masa ni kamu terus ambil perhatian apa yang saya cakap. Okay, menjelaskan dengan contoh jenis ubat fungsi dan kesan, okay, mewajarkan penggunaan ubat, menjelaskan dengan contoh bahan kosmetik, mewajarkan penggunaan bahan kosmetik. Kosmetik ni bukan lelaki tak ada pakai, lelaki pun pakai macam pencuci muka, okay, pakai minyak rambut, jangan kata kosmetik hanya untuk perempuan. Okay, so kita lihat sekarang. Okay, kita pergi kepada maksud. Okay, maksud ubat. Bahan kimia yang digunakan untuk membantu merawat dan mencegah penyakit. Maksudnya bila dah sakit kita rawat, bila belum sakit kita cegah. Itu maksud ubat. Jadi jenis-jenis ubat ada 2 jenis. Tradisional dan juga modern. Tradisional ni biasanya adalah satu jenis yang kita kaitkan dengan herba ataupun terus daripada haiwan, minyak haiwan ke apa itu dimaksudkan sebagai tradisional. Manakala kalau moden ini pula ialah bahan kimia yang kita telah ekstrak di lab, okay, tapi datang juga daripada tumbuh-tumbuhan macam penicillin buat antibiotik, itu daripada mikroorganisme macam tu. Okay, jadi mikroorganisme juga digunakan dalam pembuatan kimia sintetik. Okay, bahan-bahan kimia sintetik. Okay, itu adalah pendahuluan untuk topik ini. Jadi kita tengok pada tradisional. Ubat tradisional macam halia. Halia ni ubat yang saya sendiri pun suka. Menyingkirkan angin dalam badan. Dia berjalan lah dengan cikgu. Saya tak tahu kalau orang lain.
mencegah sesama jalan juga dengan saya, dengan family saya, dan juga membantu memanaskan badan. Dan yang paling terbaru sewaktu COVID-19 ni lah, halia ni banyak digunakan untuk melegakan batuk yang berpanjangan selepas diserang dengan penyakit COVID-19. Itu taklah disahkan, tapi ramai bila guna makan halia muda ni. Ni halia muda ni gambar yang tunjuk ni, cepat sihat. Siapa yang kena COVID, rasa macam batuk tu tak lega dalam sebulan, potonglah dadu banyak-banyak halia tu, makan macam gula-gula. Ni bukan betul cakap je ni sebab cikgu dah buat, kawan-kawan cikgu dah buat. Cikgu hari tu kena influenza pun cikgu kena, cikgu buat dan sihatlah. Alhamdulillah. Jadi lidah buaya ni pun salah satu perkara yang sangat popular dalam kalangan masyarakat Asia dan juga luar negara. Dia merawat penyakit kulit, melegakan luka pada kulit akibat melecur atau terbakar. Jadi kamu kena ambil perhatian ni kadang-kadang dalam SPM dia boleh bagi situasi seorang remaja telah melecur pada kulitnya. Di antara berikut, ubat tradisional manakah yang sesuai? Jadi kena tahu. Jadi jawapan dia adalah lidah buaya. Kerana lidah buaya ni juga, kalau siapa yang biasa pakai, bila kamu potong dua lidah buaya ni, cecair yang ada dalam batang ataupun daun lidah buaya tu, dia sangat melekit dan kalau kamu letak pada orang yang melecur, dia akan menyejukkan kawasan tersebut. Dia adalah macam cara orang kata first aid yang terbaik. Jadi jangan kelang kabut. Kalau melecur ke apa, ambil lidah buaya. Tapi itulah, bukan semua orang ada tanam. Jadi pergilah beli. Saya baru jalan-jalan hari tu, saya tengok kat Giant pun ada lidah buaya dia orang jual. Bukan murah lah, tapi belilah. Banyak kesihatan yang boleh kamu, banyak rawatan yang boleh kamu guna. Bukan je untuk tu, untuk melegakan luka pada kulit, merawat penyakit kulit. Dan seterusnya ginseng. Ini popular dalam kalangan masyarakat Cina. Mereka banyak meminum air ginseng untuk membina pertahanan badan terhadap jangkitan, merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Soalan ini pernah keluar dalam trial SPM kimia tentang ginseng. So hafallah, merendahkan tekanan darah pada paras kolesterol. Dan asam jawa ni pun keluar SPM 2021 untuk membezakan penggunaan asam jawa dan juga codaine. Codaine tu ubat moden. Jadi apa beza? Jadi jus buahnya dapat melegakan batuk, dapat mencerahkan kulit. Jadi kulit pun boleh dicerahkan dengan menggunakan asam jawa. Okey, so kat sini pula adalah berkaitan dengan penyalahgunaan ketum. Jadi daun ketum digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit belakang dan pemulih tenaga, namun penjualan produk yang diproseskan daun ketum diharamkan di sisi undang-undang. Mengapa? Kerana banyak terdapat di negeri sebelah utara, betul, di Kedah, dan disalahguna sebagai penagih, sebagai kesan stimulan. Stimulan ni merangsang mereka supaya boleh orang kata high, ataupun mereka boleh feel so pleasant lah. Sedatif dan juga euforia yang boleh menyebabkan ketagihan. So ni remaja-remaja lah, mereka tak ada duit tapi mereka nak high, nak melupakan masalah tekanan hidup dengan cara yang salah. Jadi mereka menggunakan daun ketum. Bahan kimia dia dalam daun ketum adalah meat, red gin. Meat red gin yang sejenis alkaloid psikoaktif yang dikawal di bawah Akta Racun 1992. Jadi kesan pengambilan daun ketum yang berlebihan, mengantuk, muntah, rasa hayat, rasa pening. Bibir yang kulit kehitaman, seperti kesan lebam dan terbakar, terutama di pipi, mengakibatkan ketagihan, kulit kering, sembelit dan insomnia. Jadi sembelit tu bukan tak boleh boleh buang air besar, bukan. Sembelit maksudnya susah untuk membuang air besar. Itu masalah sekiranya kamu menggunakan benda yang salah. Alright, sekarang kita pergi kepada ubat moden. So ubat moden jenis dan contoh, ada beberapa jenis yang diberi kategori analgesic. Yang pertama kita belajar hari ini. Ini adalah perkara yang kita sebut sebagai perkara yang ubat yang boleh melegakan sakit, tahan sakit lah. Analgesic iaitu dibahagikan kepada aspirin, paracetamol, codaine. Jadi aspirin, paracetamol kita semua dah makan. Saya semua dah makan ni.
Sebab kita semua dah pernah mungkin menghadapi penyakit tersebut. Kondine tadi, Kodina bahasa Melayunya, melegakan sakit, rawat batuk dan cirit-birit. Perlu diambil mengikut preskripsi. Aspirin bersifat asid, tidak sesuai bagi pesakit gastrik, diberikan pada kanak-kanak kerana menyebabkan ulcer perut. Jadi dia tak boleh, kalau doktor akan tanya, you ada gastrik tak? Kalau tak, dia baru dia bagi aspirin. Kalau you ada, tak boleh. Kanak-kanak pula memang tidak boleh makan aspirin. Paracetamol pula melebihi dos boleh menyebabkan kerosakan hati. Dan juga kadang menyebabkan seseorang itu berasa mengantuk. Ni bila drive lah. Elak makan ubat batuk bila kamu nak pergi sekolah, belajar ataupun macam saya nak pergi drive, pergi kerja. Makan ubat batuk masa betul-betul nak tidur. Okay, so antimicrobe iaitu antibiotik seperti penicillin. Okay, penicillin yang cikgu sebut tadi, antibiotik, dan juga streptomycin. Ini ubat batuk ni. Bila kamu ubat batuk, ubat sakitkan tekak, sakit tekak. Antiseptik seperti hydrogen peroksida, iodine, acid boric. Ini antiseptik yang kita guna untuk bersihkan luka. Disinfektan seperti alkohol dan formaldehyde. Ini formaldehyde ni kadang-kadang kita guna untuk pengawetan binatang pun ada kita guna. Okay, so antibiotik membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Antiseptik digunakan di bahagian luar badan, tak boleh minum, boleh mati. Disinfektan pula memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan juga sistem perparitan. Jadi antibiotik perlu dihabiskan supaya semua bakteria dibunuh. Jika tidak, bakteria menjadi imun kepada antibiotik dan penyakit berulang semula. Ini juga soalan penting yang keluar pada SPM, antibiotik, penggunaan antibiotik, sebab dia ada merentas subjek biologi juga ada belajar benda ni, jadi di soal dalam kimia juga. Antiseptik hanya perlu disapu pada bahagian luar sahaja dan tidak boleh dimakan. Alahan boleh membawa maut. Pesakit dengan alahan penicillin diberikan kad alahan ubat sebagai pemberitahuan tentang keadaannya. Ini semua adalah pencegahan sekiranya kamu ada sakit yang ketelaruan jika makan sejenis ubat itu. Okey, seterusnya kita tengok ubat psikotik. Ubat psikotik ni adalah untuk kesihatan mental, iaitu sebagai haloperidol, chlorpromazine dan juga clozapine. Okay, merawat psikosis iaitu gejala penyakit mental yang menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara yang tidak nyata. Maksudnya dia ada masalah pemikiran lah. Okay, diambil oleh preskripsi doktor mengakibatkan pergerakan muka dan badan tidak normal. Ni yang menyebabkan kalau orang makan ubat ni, keburukannya sebab tu ada orang tak nak makan. Mengakibatkan kejang dan juga menggeletar. Jadi yang paling baik adalah elaklah daripada terlalu stres sampai kena makan ubat. Anti-alergik iaitu antihistamin dapat melegakan hidung berair dan juga kegatalan. Ni biasanya yang siapa ada resdung, biasanya ada guna antihistamin ni. Hanya boleh diambil dengan preskripsi doktor, mengakibatkan mengantuk. Ubat antihistamin juga dapat menyebabkan mulut rasa kering, gangguan penglihatan, sembelit dan juga sembelit jika pada dos yang tinggi. And then kita ada corticosteroid. Okay, ini semua kamu boleh baca. Yang paling penting kamu kena tengok memberi kelegaan pada kawasan radang, bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan tidak bias alergik, asma dan juga erythritis. Hanya boleh diambil dengan preskripsi doktor. Bila dia cakap preskripsi doktor ni, kamu tak boleh beli direct sebenarnya daripada farmasi. Malangnya ada juga farmasi yang jual direct macam tu hanya untuk keuntungan. Tapi sebenarnya tak boleh sebab dia boleh menyebabkan masalah lain, iaitu seperti jangka masa yang panjang, muka menjadi sembab, tekanan darah tinggi dan meningkatkan kandungan gula darah. Okey, so kita tengok kesan penyalahgunaan. Okay, so rintangan antibiotik ini adalah biasanya dilakukan oleh doktor yang tidak bertanggungjawab, doktor di klinik-klinik biasa. Mereka tidak mengenal pasti antibiotik yang telah dimakan oleh pesakit. Mereka bagi je ikut pada mereka punya rules. Jadi kamu sebagai pesakit kena ambil tahu antibiotik apa yang kamu makan. Catatlah dalam handphone, catatlah dalam mana-mana tempat supaya kalau kamu tukar klinik pun kamu tahu antibiotik saya dah makan doktor, jadi doktor boleh bagi yang lebih tinggi. Jangan bagi yang sama sebab dia akan merosakkan kamu punya sistem imun.
Kodina, ketagihan, ubat batuk. Jadi ni bahaya kalau makan terlalu banyak. Dan ubat tradisional berasaskan herba boleh menyebabkan fungsi hati rosak ataupun buah pinggang. Jangan makan jamu sangat. Jamu tu pun tak boleh. Okey. Sekarang kita masuk kosmetik. Kosmetik ni benda yang saya sendiri pun suka. Sangat suka, cikgu pun suka sebenarnya. Cuma kita kena ambil lah kosmetik yang disahkan oleh klinikal. Jangan ambil yang tepi-tepi jalan, makan je suka hati, pakai je, makan pula. Pakai suka hati, contact lens suka hati, semua suka hati, yang penting cantik, murah. Jangan, bahaya Okey, jadi kosmetik adalah produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi dan mencantikkan penampilan seseorang. Kosmetik rias. Okey, ini adalah jenisnya. Rias maksudnya macam kalau orang Melayu dah biasa kot rias pengantin. Ini maksudnya yang untuk mencantikkan. Untuk mencantikkan wajah, bedak, gincu, pensel alis, pemerah pipi, pembayang mata, ni semua yang kamu tengok muar-muar tu buat trend-trend muka yang cantik daripada tak cantik dia cantik. Dia guna kosmetik rias. Kosmetik rawatan adalah krim pelembab kulit dan juga masker muka. Ini adalah tentang untuk kamu punya penjagaan kulit. Ini pun sangat penting. Sebenarnya rawatan ni lagi penting daripada rias. Okey, dan juga pewangi, memberi harum. Ni semua tiga-tiga ni cikgu sangat suka. Okey, sebab nanti kalau kamu dah besar, jadi kamu bolehlah pakai benda tu untuk pergi kerja, rasa gembira, rasa bermotivasi. Okey, jadi bahan-bahan asas kosmetik, warna, pewarna kosmetik adalah menarik sulfiferum 3 oksida. Okey, dan seterusnya air, bahan larut di dalam menghasilkan kosmetik. Ketiga, pengimulsi, membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Contohnya lecithin dan juga asid citric. Okey, ni semua sila hafal. Pemekat, memekatkan produk kosmetik seperti glycerin, gum dan juga setan. Okey, bukan setan, sentan. Dan pewangi, memberi aroma yang menyenangkan pada produk kosmetik. Okey, sebagai minyak pati. Biasa ada je dekat kita punya lip gloss, bau strawberry. So kita akan rasa seronok nak guna. Tu sebenarnya. Okey, jadi kita tak ada rasa macam pakai tu ada sedikit rasa bau wangi macam tu. Dan ada pelembab, mengekalkan kelembapan pada bahan kosmetik, glycerin dan juga natrium lactate. Dan juga pengawet, mengelak kerosakan kosmetik iaitu paraben dan juga formaldehyde. Cuma paraben dengan formaldehyde ni ada kesan buruk untuk jangka masa yang panjang. Okay, ini dia kesan-kesan buruk. Okey, keburukan dan kebaikan. Jadi pertama yang kebaikan, menghasilkan penggunaan bahan semula jadi, selamat dan tiada bahan berbahaya, kos murah. Okey, kesan sampingan berbahaya itu bahan kimia berbahaya termasuklah secara tidak sah, iklan yang menunjukkan berlebih-lebihan dan juga mengelirukan. Jadi kadang-kadang tu dia tunjuk sangat sangat menarik lah benda tu kan. Tapi sebenarnya benda tu memberi kesan buruk kepada pengguna. Jadi kosmetik-kosmetik ni bukan benda yang patut dipandang sebelah mata. Sebab kadang-kadang tu ada orang suka guna kosmetik tepi jalan, suka hati je dia. Tapi kanser dia tak ingat. Dia tak ingat semua benda-benda tu. Dan benda-benda tu lah yang menyebabkan nanti kamu akan menyesal. Jadi belilah yang mahal, tapi kamu akan rasa benda tu tidak merosakkan kamu punya badan ataupun kesihatan kamu. Jadi itu dia. Jadi tentang kosmetik ni nanti saya nak buka modul sekejap. Jadi saya rasa tak ada apa lagi. Yang penting yang ni kesan sampingan yang tadi cikgu tunjukkan kamu, ada kesan-kesan sampingan iaitu pertama mercury. Ini biasa digunakan untuk memutihkan wajah. Dia letak mercury dalam pemutih. Salah, tak boleh. Menyerap dalam kamu punya sel kulit, masuk ke dalam sel darah, masuk ke dalam buah pinggang dan sebab itulah rosak. Jadi hydroquinone pun tak boleh. Kulit menjadi hypersensitif, mengurangkan pigmentasi yang mengakibat pendarahan kulit kepada sinar UV. Tapi biasanya krim pemutih yang lain juga dimasukkan secara tidak sah. Dia jadi kulit jadi merah. Ni siapa yang biasanya nak buang jeragat. Jadi
check dekat tempat ingredient kosmetik tu ada tak hydroquinone. Kalau ada jangan belilah. Okey, betamethasone, okey, valerate, kulit merengsa dan perubahan pigmentasi kulit. Okey, dan tretinoin, kulit kemerahan dan mengelupas. Ini semua yang banyak dalam krim jerawat. Okey, mereka pakai ni sebab mereka nak cantik tapi last rosak. Itulah yang kita tak nak sebab ini adalah permainan dalam kita punya industri. Mereka suka hati je buat, tak kisah pun pasal kamu punya elok ke tak elok. Jadi pelajar yang remaja ni, kamu tolonglah ambil perhatian, jangan buat perkara itu. Okay, yang ni kita akan ke IV dulu, kita buat nanti bila kita nak buat latihan. Okay, so sekarang ni kita akan masuk, cikgu memang pergi nak habiskan topik. Okay, menerangkan maksud nanoteknologi. Okay, so dalam nanoteknologi ni, saya nak kita tengok iaitu apa yang maksud nanoscience. Okay, apa yang dimaksudkan dengan nanoscience. Okay, iaitu pengolahan bahan-bahan skala nano, 1 nano hingga 100 nanometer. Nanoteknologi ni sangat-sangat penting sekarang. Okay, kalau kamu nak kerja pun ke arah ni pun saya suggest lah. Okay, kerana dia sangat rare dan gaji besar juga untuk jadi engineering dalam nanoteknologi. Jadi pembangunan bahan peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano sebab kita banyak menggunakan IT sekarang dan nanoteknologi adalah salah satu aspek mikro yang penting untuk meningkatkan teknologi negara dan juga luar negara. Okey, jadi semakin objek makin kecil, semakin lebar nisbahnya antara luas permukaan dengan isi padu ni. Nak ditunjukkan apa maksud nano, nampak So ini ada helaian grafen, ni nano lah. Okay, nanoteknologi. Macam yang kamu tengok Superman ke, Spiderman ke, dia guna grafen ni untuk buat dia punya monster. Spiderman sangat saya. Okay, kalau saya tak silap lah. Okay, dalam bidang kosmetik, okay, nanoteknologi ini digunakan untuk memuaskan zarah yang lebih kecil macam krim-krim. Dia orang guna dah bidang kosmetik. Dan zarah nano mampu melepasi lapisan yang sangat kecil dan menjadi lebih sekata. Sebab tu kadang-kadang tu bahan ini dimasukkan dalam kosmetik lebih mahal, lebih baik dan juga orang kata very compromise, dia compromising. Jadi kamu bolehlah beli, tapi kalau duit tak cukup, beli je yang biasa. Okay, jadi semiconductor elektronik, bidang elektronik pun ada, iaitu lebih kecil, lebih efisien, sistem pendawaian menjadi lebih baik, conductivity dia lebih baik, tenaga dan juga elektrik tu sel solar lebih efisien, lebih kecil, bateri juga menjadi tahan lebih lama. Tekstil pula fabrik kalis air, ada boleh hasilkan baju hujan, jadi kadang-kadang baju lari pun fabrik kalis air, hujan pun tak apa, boleh lari dengan baju tu, boleh jogging juga, ramai dah sekarang macam tu kan. Api dan kotoran, fabrik pelindung UV dan juga anti kedut. Api yang kotoran ni biasanya api ni pada baju bomber, ahli bomber, mereka memang ada, khas. Dan perubatan peranti ujian yang lebih sensitif, sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan, pertanian racun perosak yang lebih efektif, pembajak yang lebih cekap dan menyeluruh, makanan, bahan tambah makanan yang berskala nano, pembungkus makanan yang anti mikrob. Ini semua ialah tentang apa yang telah kita guna. Okay, dan sekarang ni grafen, macam cikgu cakap tadi, ini adalah salah satu benda yang penting dalam topik kamu. Grafen adalah altrof, altrof bagi karbon selain daripada berlian dan juga grafit. Bahan yang terkuat, sangat nipis, sangat kecil. Ini grafen punya struktur. Okay, jadi struktur kristal dia. Jadi helaian grafen terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Elektrop karbon yang paling reaktif, grafen oksida sebagai bangkit. Jadi sifat dia adalah sangat kuat, keras, duk sinar, tidak telap, kenyal, pengalir haba elektrik yang baik, juga rintangan elektrik yang baik. Okay, jadi ni kena hafal saja, kamu kena ingat grafen. Dan satu lagi kegunaan grafen adalah dalam elektronik, iaitu sebagai konduktor yang terbaik, unggul sensor, grafen mempunyai luas permukaan yang tinggi, bioperubatan, sensor kejuruteraan tisu untuk penyampaian ubatan, iaitu polimer komposit,
kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafen sebagai sesuai sebagai bahan komposit polimer. Membrane, penuras air, ni pun banyak digunakan dalam penapis air sekarang, pemisah air daripada campuran gas, dan juga sebagai bateri yang lebih tahan lama, fleksibel, kuat, dan juga super kapasitor. Jadi ini adalah kegunaan grafen. Siap. Okey, ini pula adalah soalan uji teori. So kita nak tengok sekejap. Okey, soalan dekat buku prior kamu ada soalan SPM. Cuba share. Alright. So ni bahan tambah dalam modul kamu. Saya harap kamu ada modul kamu sekarang. Jadi ini yang kita dah belajar tadi. Okay, ini semua yang kita dah buat dekat sekolah. Jadi apa jenis bahan tambah? Iaitu kalau kamu tengok yang pertama tu pengawet, pengantioksida. Okay, nampak Nampak semua? Nampak Okay, so boleh salin jawapan pengantioksida. Okay, seperti ascorbik, ascorbik pun pengantioksida. Perisa, penstabil pemekat pewarna. Ini pun adalah seperti dalam buku teks kamu tadi. Okay, monosodium glutamate, penstabil pemekat, lecithin, pewarna, sebatian azur. Ini semua So kebaikan dan keburukan kita dah belajar tadi. Saya tak nak buat yang itu sebenarnya. Saya nak buat soalan SPM. Okay, ni sebab ada sedikit sebenarnya kita punya aktiviti kromatografi pada pewarna makanan. Ni sebenarnya boleh buat dekat sekolah juga. Kromatografi adalah sains memisahkan campuran kebahagiaan komponennya. Walaupun terdapat banyak jenis kromatografi, semuanya bersifat fasa pegun dan juga fasa bergerak. Sekiranya setiap komponen campuran dianalisis mempunyai pertalian yang berbeza untuk fasa bergerak dan pegun, mereka dapat dipisahkan. Seni kromatografi memilih fasa pegun dan bergerak yang betul untuk digunakan. Okay. Jadi biasanya ni adalah sangat penting untuk mengenal pasti bahan makanan yang ada di dalam sebuah makanan. Serta kita ambil cara kromatografi projek kimia pewarna makanan. Ni boleh kita buat lah. Okay, dekat sekolah kalau ada masa. Okay, ini soalan SPM. Jadual 5.1 menunjukkan maklumat 3 bahan tambah makanan yang berbeza. Okay, dia akan bagi soalan seperti ini. Ditambah pada minuman ringan. Okay, ditambah dengan daging segar supaya ia tahan lama dan kelihatan segar. Ditambah pada jeruk. Okay, menyediakan bahan. Okay, sekarang ni saya nak cuba bagi kamu peluang dulu. Cadangkan nama bagi bahan tambah makanan PQR. Cuba tulis. Cuba bagi masa 1 minit. Kita habiskan 11.30. Sekarang kita buat sesi latihan. Tulis dekat buku modul kamu bukan dekat chat. Okey, saya rasa dah boleh cikgu tunjuk jawapan dia. Okey, jadi cadangkan nama. Sebab tu saya kata tadi, kamu kena tahu soalan SPM tu bentuk apa, dia macam ni. Okey, jadi nama dia kamu kena hafal.
aspartam, natrium nitrate, cuka. Okay, jadi kena tulis macam itu. Jadual menunjukkan 2 jenis bahan tambah untuk makanan digunakan. Jadi nampak tak kenapa kamu kena hafal? Okay, dia akan bagi macam ni. U dengan V tu apa pula tu? Contohnya natrium benzoate, antipoksida, V. Apa pula tu? Radikal bebas dan mengurangkan risiko kanser. Ni saya bagi terus. Nyatakan bahan tambah makanan U. Jadi dia adalah agent anti-microbe. Itu jawapan dia. Agent anti-microbe. Dan apakah V? Ialah asid ascorbic. Menetralkan radikal bebas dan juga mengurangkan risiko kanser. Okay, Saleh? Okay, kita gerak. Next adalah Raja 1.1 menunjukkan label bahan makanan. So dia akan tunjuk label bahan makanan macam ni. Ada pektin gula, etil benzoat, tartazin dan juga natrium benzoat. So kalau kamu tak hafal ni, susah tak? Susah kan? Jadi kena hafal. Okay, jadi apa fungsi natrium benzoat? Untuk mengawet sos supaya tahan lama. Okay, jadi kena ingat bila ada benzoat ni, natrium benzoat ni dia pemekat. Jadi mengawet sos supaya tahan lama. Okay, salin jawapan. Bagaimana gula boleh membolehkan makanan lebih tahan lama? Dia menyerap air daripada sel mikroorganisma. Ni tak pernah pun kamu tahu kan? Sebab dia boleh menyerap air daripada sel mikroorganisma. Okay, next adalah jadual 1 menunjukkan fungsi 2 jenis bahan tambah makanan. Ni dia. Okay, ni soalan SPM So, apakah salah satu jawapan yang tertulis kat situ? Lecithin soya sebagai penstabil, etil butanoate agent pewarna. Boleh bagi dekat struktur. Okay, lengkapkan jadual 1. Okay, itulah dia jenis-jenis soalan yang boleh kamu dapat daripada SPM. Okay, ni ubat moden, ni aspirin, mungkin tadi gambar tak nampak. Okay, ni pula paracetamol, ni codeine. Okay, ni penyediaan aspirin. Macam mana boleh dapat aspirin. Okay, ubat-ubatan moden, antibiotik. Ni semua kamu dah tengok tadi. Ni penicillin, gambar yang boleh kamu nampak dalam buku modul kamu. So, streptomycin. Okay, ubat-ubatan psikoterapi pun ada kat sini. Yang ni dia amphetamine, merangsang otak, sistem saraf pusat. Okay, untuk mengurangkan kegelisahan, pernafasan yang cepat, kekeliruan, halusinasi pada masalah mental. Okay, kokain. Kokain ni biasanya memang digunakan untuk orang yang ada masalah mental. Tapi semua kena prescribe. Antidepressant, okay, supaya jangan depresi. Digunakan untuk pilih tidur menyembuhkan orang yang menderita insomnia. Tranquilizer digunakan untuk mengurangkan ketegangan. Ni semua gambar berkaitan dengan bahan yang dikategorikan sebagai ubat. Okay, di insulin orang yang ada masalah kencing manis, mereka letak insulin dah rosak, tak boleh menghasilkan insulin dalam badan. Jadi kita perlu menyuntik beberapa jam ke dalam badan kerana insulin kurang akibat diabetes mellitus. Okay, cortisone, ni cortisone ni pula hormon steroid. Okay, yang biasanya digunakan untuk masalah kulit, asma dan juga arthritis. Jadi kesan-kesan sampingan ni semua kita dah belajar tadi. Baca baik-baik dalam buku teks kamu ada dalam buku rujukan kamu pun ada. Okay, ni dia analgesic. Okay, jenis ubat moden dan fungsinya. Analgesic, okay, boleh catat jawapan di situ, melegakan kesakitan dan mengurangkan demam. Antibiotik, okay, bila nampak penicillin je kamu kena ingat, oh itu adalah antibiotik. Ni yang keyword untuk kena. Kalau analgesic ni memang aspirin, paracetamol.
Okey, Codina ni pun sama. Okey, benda yang kita dah biasa pakai pun. Okey, yang ni pula adalah ubat untuk antipsychotic. Okey, ubat penenang atau tranquilizer yang digunakan untuk merawat gejala penyakit psikosis seperti schizophrenia, okey, skizofrenia, jadi dia adalah untuk orang gila lah. Okey. Dan kedua ubat tradisional, ubat moden mesti digunakan dengan betul. Setiap ubat ada kesan sampingannya. Okey, ni dia kesan-kesan sampingan. Okey. Jadi aspirin menyebabkan pendarahan dalaman, Codina ketagihan, cikgu keyword yang penting dia. Dan penicillin pula boleh menyebabkan sakit kepala, streptomycin boleh menyebabkan sakit kepala, alergik dan pening, dan amphetamine boleh menyebabkan ketagihan. Okey, itu jawapan dia. Okey, ini soalan SPM. Okey, Raja di bawah menunjukkan pokok aloe vera yang boleh digunakan sebagai ubat tradisional. Apakah penyakit yang diubati menggunakan aloe vera untuk mengubati masalah kulit dan parut? Okey, jadi keyword dia adalah kat situ, kulit dan parut. Bagaimana aloe vera digunakan untuk mengubati penyakit? Iaitu dengan menggunakan lendir pada daun. Kamu kena tahu nak guna apa, jangan kata guna daun je. Kita tak guna daun dia ada duri. Kita kena kata menggunakan lendir pada daun ataupun dalam daun. Penicillin dan streptomycin adalah dua jenis antibiotik. Apakah antibiotik? Dia bukan tanya apakah penicillin, dia tanya apakah antibiotik. So digunakan untuk menyekat dan membunuh pertumbuhan bakteria, diperbuat daripada organisma seperti kulat. Okey, nyatakan jangkitan yang tidak boleh diubati dengan berkesan dengan menggunakan antibiotik, jangkitan virus. Nyatakan kesan sampingan penggunaan penicillin, menyebabkan kesan alergik dan koma. Okey. Next soalan yang pernah ditanya dalam SPM. Namakan kelas ubatan aspirin dengan Codina analgesic. Okey, itu adalah kategori dia, jenis kelas ubatan. Apakah fungsi aspirin? Okey, mengubati demam. Okey, ini adalah tahan sakit tadi mengubati sakit kepala, sakit gigi, sakit saraf ni semua. Jadi boleh letaklah salah satu. Okey, ini soalan SPM juga 2006. Menunjukkan satu pokok halia. Halia boleh digunakan sebagai ubat tradisional dan ini juga telah keluar juga untuk soalan SPM 2021 tahun lepas. Okey, jadi yang manakah digunakan sebagai sumber ubat utama. Okey, jadi jawapan di situ ialah untuk mengelak batuk dan sakit perut. Dia adalah untuk mengelak batuk dan juga sakit perut. Bagaimana cara halia digunakan? Dengan menggunakan daun ataupun rhizome. Ada pelajar tak tahu nak cakap benda ni apa. Benda ni namanya rhizome. Okey, rhizome dia yang kita guna ataupun daunnya. Okey, jadi apakah fungsi tiga jenis ubat moden? Menghalang rasa sakit, analgesik, membunuh, menghalang pembiakan bakteria. Ini adalah antibiotik. Kalau rasa sakit je analgesik. Kalau pembiakan bakteria dia adalah antibiotik. Dan terakhir perasaan dan kelakuan pesakit adalah psikoterapeutik. Ini untuk orang masalah kesihatan mental. Okey, lengkapkan jadual. Okey, apakah kesan sampingan ubat jenis X sekiranya digunakan oleh kanak-kanak berusia 2 tahun? Okey, ni yang kita sebut tak boleh bagikan X kepada kanak-kanak dan juga orang gastrik. Dia menyebabkan ulcer perut ataupun menyebabkan pendarahan, kecederaan pada perut. Ada satu lagi adalah menyebabkan ulcer perut. Cikgu tambah sikit kat sini kena tulis menyebabkan. Ni tak nak keluar pula. Ulcer perut. Okay, itu pun betul. Okay. So next, bakteria menjadi imun. Ini soalan SPM juga kepada ubat berkenaan. Dos ubat lebih tinggi diperlukan jika dijangkiti penyakit yang sama pada masa hadapan sebab dah imun. Jadi dos ubat yang lain dia kena bagi. Sebab tu doktor dia kata dalam 5 hari kena habiskan. Jadi habiskan. Okay. Jadi tranquilizer adalah contoh ubat jadi jenis Z. Okey, satu perubahan yang mungkin berlaku pada perasaan pesakit yang dirawat menggunakan ubat ini menghilangkan rasa bimbang, perasaan bimbang, tranquilizer. Okey. Nanti saya share lah dia punya jawapan. Okey, ini adalah dalam modul kamu. Okey, kamu boleh tengok. Okey, pelembab, kosmetik, okey, wangian. Okay, kamu boleh imbas juga di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesan sampingan penggunaan kosmetik. Okay, paraben ni benda yang tak boleh ada dalam kosmetik. Okay, kerana dia tak elok. Okay,
Dan aluminium juga menyekat saluran peluh, tak elok juga. Okay, triclosan, okay, ini pun tak elok kerana saintis di Universiti di California mendapati okay, bahawa pendedahan triclosan yang berpanjangan menyebabkan fibrosis hati. Nampak tu? Okay, jadi kamu kena take note benda ni. Mungkin tak ada dalam buku teks, tapi ambil tahu untuk diri sendiri. Barah okay, kepada tikus makmal. Jadi tak elok lah ada benda tu dalam kamu ya, kosmetik. Formaldehyde okay, adalah karsinogen kumpulan 1 yang menyebabkan barah. Sebab tu ramai orang kanser sekarang sebab boleh menyebabkan kanser yang boleh menyebabkan kerengsaan pada kulit, deria dan kesukaran bernafas pada orang yang terhirup. So tak baik. Okay, jadi benda ni semua adalah benda yang tak elok. Jadi kena hati-hati, tak boleh pakai. Lead, okay, in lipstick, plumbum dalam gincu, produk yang mengandungi plumbum mengandungi saraf, okay, menyebabkan masalah pembelajaran pada kanak-kanak. Ni pun sama, biasanya dekat lipstick. Lipstick murah biasanya ada, so hati-hati. Okay, benda-benda ni tidak boleh kita ambil ringan sebab boleh menyebabkan masalah di kemudian hari. Okay, jadi lengkapkan jawapan ini. Okay, ini jawapan yang ada. So, jawapan dalam bahasa Inggeris. Okay, dalam jawapan bahasa Inggeris. Jadi, parabens, aluminium, okay, triclosan, lead, ini formaldehyde ni yang tadi telah diberikan okay, pada penerangan tadi. Dalam modul ni ada lebih sikit lah untuk kamu tengok. Nanoteknologi, okay, dalam modul ni juga saya sarankan kamu hafal lah, ikut modul ni senang sikit banding buku teks. So dia dah asingkan sukan ada bahan apa, dia guna untuk apa. Okay, fabric untuk apa, kesihatan rawatan ni semua kita dah baca tadi kan. Okay, macam textile fabric, nanotube karbon digunakan. Jadi kamu boleh tengok perubatan, okay, elektronik, macam kita punya smartphone kita kan, peranti elektronik kita, skrin paparan tu, kadang rosak tu sebab ni rosak lah. Okay, teknologi hijau, membersihkan bahan kimia organik bawah tanah. Para penyelidik membuktikan bahawa nanopartikel perak dapat berkesan membersihkan pelarut organik yang mencemarkan air bawah tanah. Okay, ini adalah maksud nanoteknologi yang telah kita belajar. Kamu boleh ambil scan apakah nanopartikel, apakah grafen. Okay, jadi bila kamu scan ni nanti cubalah belajar untuk lebih memahami okay, apa yang dimaksudkan dengan nanopartikel dan juga apa yang dimaksudkan dengan grafen. Okay, sebab benda ni adalah dalam YouTube, dia akan terangkan lebih detail lah. Okay, apa dimaksudkan dengan nanoparticles. Okay, kamu boleh scan sendiri, boleh tengok. Okay, ini adalah jawapan. Nanopartikel diukur dalam nanometer. Mengapa nanotube berguna sebagai sistem penyampaian ubat? Okay, kerana mereka berlubang. Antara sifat berikut yang mereka tidak berubah ketika berurusan dengan nanopartikel bahan. Titik lebur ataupun takat lebur sebenarnya. Mengapa nanopartikel digunakan dalam raket tenis? Okay, jadi untuk menjadikan mereka lebih ringan. Ini bukan titik lebur, cuba tukar. Ini sebenarnya kita kena pakai dia sebagai takat lebur. Ini salah translate. Takat lebur, betulkan. Dan mengapa nanopartikel perak ditambah ke dalam stoking? Mereka membantu stoking menyerap kelembapan. Ini semua benda yang mungkin kamu rasa tak tahu pun, sekarang dah tahu. Okay, jadi tolong ambil tahu benda ni supaya kamu boleh lebih faham. Okay, so next kita tengok ukuran zarah yang ditangani oleh nanoscience kurang daripada 100 nanometer. Beberapa orang bimbang bahawa nanopartikel mungkin toksik kepada manusia. Apa itu nanoteknologi? Manipulasi jiring kepada tahap atom. Okay, dan nisbah luas permukaan dan isi padu untuk nanopartikel adalah jauh lebih kecil daripada zarah yang lebih besar. Antara berikut yang menunjukkan bukan penggunaan semasa nanopartikel senjata. Okay, kita tak guna lagi. Okay, yang ini pula adalah tentang aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa. Ini adalah soalan baru ataupun topik baru dalam KSSM. Okay. Teknologi hijau adalah sebagai pembangunan dan juga aplikasi produk peralatan sistem untuk memelihara alam sekitar
okey, dan juga meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif pada aktiviti manusia. Okey, jadi teknologi ini merujukkan kepada mengurangkan kemerosotan alam sekitar, mempunyai pelepasan gas rumah hijau sifar rendah selamat digunakan, mendorong persekitaran yang sihat dan bertambah baik untuk membentuk sebuah kehidupan, memelihara penggunaan tenaga dan juga sumber semula jadi. Di apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah teknologi hijau, okey, teknologi mesra yang dikembangkan dengan cara yang melindungi alam sekitar dan memelihara semula jadi. Okey, yang merah tu yang kamu kena isi sendiri. Kelebihan teknologi hijau adalah tidak mengeluarkan sesuatu yang berbahaya, dapat mendatangkan faedah ekonomi pada kawasan tertentu, boleh melambatkan kesan pemanasan global dan mengurangkan karbon dioksida, kekurangan sumber manusia dan kemahiran. Boleh diperolehi setiap masa kerana sumber yang boleh diperbarui, mewujudkan sinki karbon. Sinki karbon yang boleh membantu mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, jadi benda tu adalah benda yang kena hafal. Okey. Dan kita tengok apakah objektif utama dalam aplikasi teknologi rumah hijau. Ini penting. Ini penting. Ini soalan ACSPM boleh keluar. Okey, untuk mengurangkan, okey, ini take note untuk mengurangkan dan memuliharakan penggunaan air dan sumber tenaga tidak boleh diperoleh yang berkaitan, dan untuk mengelak pencemaran penyalahgunaan air, untuk melindungi ni bukan keaneka, okey, ragaman, okey, menghayati dan juga ekosistem. Maksudnya ni jenis-jenis akuatik. Okey, untuk memastikan bahawa generasi akan datang dapat memenuhi keperluan mereka sendiri dengan mempertimbangkan keperhatian masyarakat terhadap masalah lingkungan. Ni semua ni adalah kesan-kesan yang kita patut ambil peduli. Okey, so menyelesaikan masalah ni cikgu harap kamu baca sendiri. Okey, cuma yang ni adalah asas yang penting dalam teknologi hijau dalam kimia, iaitu kita nak mengurangkan bahan yang tidak boleh diperbarui. Okey, konsep lah sebenarnya, bahan, mengurangkan tenaga, mengurangkan bahan buangan, mengurangkan bahaya dan risiko dan juga kos. Okey, di pula kamu boleh tengok apa dimaksudkan dengan teknologi hijau, dan ini pula adalah tentang definisi sisa. Ni boleh baca sendiri, dan saya akan bagi quiz. Macam saya cakap, saya akan bagi 100 soalan quiz untuk kamu dan kamu cuba jawab. Okey, pembuangan tapak pelupusan. Okey, ada juga dalam bahasa Inggeris, cuba jawab juga. Okey, ini adalah kaedah rawatan limpah. Okey, TPA untuk pelupusan dan juga di tapak pelupusan. Teknologi rawatan biologi aerobik dan anaerobik, boleh baca sendiri. Ni semua pembacaan. Pengkomposan, okey, dan juga pencernaan anaerobik. Ini penting proses ni biasanya ditanya pencernaan anaerobik, okey, dan juga logi rawatan influen. Ini pun satu lagi soalan baru yang boleh ditanya dalam SPM. Alright, so ini soalan-soalan yang patut kamu jawab. Mengapa air sisa dari tempat pelupusan sampah perlu diolah melalui kaedah olahan larut lesak tapak pelupusan? Kerana dapat mengurangkan kos rawatan air mentah untuk menukar air buangan terpilih dengan penggunaan pelbagai teknologi rawatan. Jelaskan kemudaratan air sisa tersebut kepada manusia dan alam sekitar, terutamanya kepada air bawah tanah jika air sisa tersebut tidak diolah. Pencemaran air disebabkan terutamanya oleh pengaliran air buangan yang tercemar ke air permukaan atau air bawah tanah, dan rawatan air sisa adalah elemen utama pengendalian pencemaran air. Okey, jadi ini adalah pengolahan air sisa batik dengan menggunakan konsep elektrolisis. Jadi ini juga kamu boleh scan, okey, dia punya jawapan eksperimen. Okey, jadi jawapan eksperimen ni sepatutnya lah kamu tengok, okey, kerana dia dalam bentuk PDF, bukan YouTube dalam bentuk PDF. Kamu boleh share dekat kawan-kawan. Macam cikgu pun, cikgu boleh share dekat kamu lah. Okey, kalau kamu tak boleh nak buka sendiri, tapi scan je lah. Tak ada masalah pun. Ni saya share je lah dekat Telegram kamu. Saya takut kamu ni tak sempat ke apa, cikgu dah share. Cuba baca, okey, iaitu
bagaimana aktiviti yang dibuat ini. Okay, macam mana buat. Okay, ni kalau kamu tengok dekat group dah ada saya share, saya bagi kamu tengok. Okay, so cubalah kamu tengok slide tersebut, iaitu bagaimana kamu nak tengok mengolah air sisa untuk perusahaan batik. Okay, jadi boleh baca sendiri dekat kamu punya Telegram. Okay, jadi proses menghasilkan produk, kamu akan tengok bagaimana mengintegrasikan teknologi hijau dan aktiviti ni. Okay, ni dia. Biar saya tunjuk kat kamu sikit, nampak tak? Okay, ni apa yang kamu akan dapat jika kamu scan tadi. Cikgu tadi dah share juga dekat grup. Okay, jadi gantikan air sisa buangan batik dengan larutan campuran pelbagai pewarna batik. Jadi kita tak adalah buang ke longkang je, kita boleh guna balik. Memanipulasi jenis elektrod untuk mengenal pasti pasangan jenis elektrod yang lebih efisien. Okay, ni dia. Okay, dia guna bahan dan alat radas. Boleh baca sendiri, dia guna cara elektrokimia lah. Okay, elektrokimia ni penting. Okay, untuk tengok pH air sisa berwarna batik berubah dari 6 keadaan asid lemah kepada pH 7 keadaan neutral sebelum dan selepas. Okay, keputusan eksperimen. So kamu tengok elektrod penggumpalan menggunakan elektrod kuprum warna air sisa pewarna batik dinyah warna. pH air sisa pewarna batik berubah dari pH 6 asid lemah kepada pH 7. Ni dia. Ni sebelum, ni selepas. Jadi ni adalah perkara-perkara yang kamu boleh buat. Ni kawan kamu buat sendiri sama umur yang kamu dah ni. Okay, SMK Paku, Maktab Sultan Ismail, SMK Seri Mahkota, dia orang gabung dalam projek ini. Okay, so cikgu harap boleh menjadi salah satu perkara yang baik untuk kamu pelajari. Okay, ini dia punya penyiasatan, boleh baca sendiri dan cuba buat. Okay, dan dia punya jawapan pun ada kat sini. Kalau kamu nak buat kat rumah memang tak boleh, tapi cuba baca. Okay, so itu sahaja yang boleh saya share hari ini. Cuma ni adalah soalan trial Kelantan yang kita patut buat. Okay, jadi cikgu harap kamu cuba buat benda ni. Yang ni saya dah buat dekat kelas tambahan. Okay, ni contoh soalan ini saya tunjuk hari ni sebenarnya. Dia ni soalan ni keluar. Pokok ginseng digunakan dalam perubatan tradisional sejak zaman berzaman. Jadi nyatakan satu penyakit boleh diubati dengan ginseng. Bagaimana ginseng digunakan untuk merawat penyakit? Dia apa? Tekanan darah tinggi kan? Jadi boleh merendahkan tekanan darah tinggi. Okay, jadi ni benda yang penting untuk kamu jawab. Saya harap kamu tolong selesaikan soalan. Sebab selepas ini, dah habis syllabus kita, saya akan keep on memberi jawapan-jawapan dalam teknik menjawab soalan-soalan kimia kertas 2. Dan ada soalan yang saya akan share dekat kamu punya group. Cikgu bagi soalan kertas 3, cuba jawab juga. Okay, tak susah. Okay, jadi cuba jawab dan kalau boleh siapa yang rasa tak reti juga, cuba kamu message cikgu. Okay, untuk kamu lebih rasa yakin. Kadang-kadang bila message saya tu bukan kamu tak pandai, kamu rasa lebih yakin. Okay, terima kasih Ertika kerana ingatkan saya. Boleh tak tulis kehadiran pada message sekarang. Ataupun dekat Telegram lah. Saya terima kehadiran sekarang saja. Sekejap cikgu rasa itu lebih baik lah. Okay, untuk kita tulis kehadiran 26 dan 10. Cikgu boleh tahu siapa yang datang hari ni. Mungkin bolehlah bantu kamu pada waktu kamu perlukan bantuan. Okay, jadi nanti tulis nama. Okay, cikgu letak kehadiran tu, tekan je hadir. Okay, jadi boleh nampak nanti saya tahu siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Okay, jadi terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.